Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wahai Tuhanku, lapangkanlah bagiku dadaku dan mudahkanlah bagiku tugasku dan lepaskanlah simpulan dari lidahku supaya mereka faham perkataanku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebelum kita memulakan pembelajaran seterusnya, yang ini adalah rancangan pengajaran harian pendidikan Islam tarikh 23 bulan 6 2020, hari Selasa. Tajuk ibadah masa dari 8 hingga 1, tahun 3 efisien. Standard kandungan yang pertama 4.2, menilai perkara yang membatalkan solat dan mengamalkan solat dengan sempurna. Standard pembelajaran 4.21, menilai perkara yang membatalkan solat. Objektif kita pada hari ini, murid dapat mempelajari perkara yang membatalkan solat dan mengamalkan solat dengan sempurna. Sukses kriteria yang pertama, saya boleh. Yang pertama, memadankan perkara yang membatalkan solat dengan permainan wordwall.net dengan betul. Yang kedua, menyusun susunan kumpulan perkara yang membatalkan solat dengan permainan wordwall.net dengan betul. Yang ketiga, menghantar tugasan melalui WhatsApp dan screenshot jawapan tersebut selepas selesai melaksanakan tugasan yang diberikan. Saya mengharapkan anak-anak 3 Vision dapat mendengar dan dapat mempelajari dan keluarkan kertas untuk catatan. Mudah-mudahan Allah pemudahkan urusan kamu dalam pembelajaran pada hari ini. Minta semua anak-anak 3 Efisien dapat buka buku teks pendidikan Islam, muka surat 86, di bawah tajuk ibadah, solat yang sempurna. Perhati dan fikirkan. Kita lihat situasi yang berada di dalam surau solat berjamaah. Okey, kita tengok dahulu. Okey, saya bacakan. Nabil solat berjamaah bersama-sama dengan rakan yang diimamkan Ustaz Hakim. Ketika rakaat kedua, Nabil telah meninggalkan saf. Apakah yang terjadi? Situasi ini mungkin pernah berlaku kepada kamu semua. Apa reaksi kita melihat kawan kita keluar daripada jamaah? Kita tengok apa reaksi. Adakah kita pun ikut sama-sama keluar, atau kita rapatkan kita punya saf tersebut? Okey, pada buku surat yang ke-87 pula, sambungan daripada buku surat 86, ada dialog di antara ustaz dan anak murid. Yang pertama, mengapa kamu tidak penuhkan ruang kosong itu, Luqman? Luqman pula berkata, nanti solat saya batal, Ustaz, kalau saya bergerak. Ustaz pun menerangkan, tidak batal sekiranya kamu tidak bergerak 3 kali berturut-turut. Mari Ustaz tunjukkan. Maksudnya kalau kita bergerak kurang daripada 3 kali berturut-turut, tidak membatalkan solat, kecuali kita bergerak berturut-turut lebih daripada 3, lebih 4 kali, 5 kali, itu boleh menyebabkan solat kamu terbatal. Tapi dengan situasi Luqman tadi, solatnya tidak terbatal. Okey, yang keempat, kamu perlu melangkah ke kanan selangkah atau 2 langkah sahaja, kemudian berhenti sebentar. Itu adalah salah satu cara bila saf kita kosong. Maksudnya kamu perlu langkah ke kanan selangkah atau 2 langkah sahaja, kemudian
berhenti sebentar. Jangan buat berturut-turut. Kalau kamu buat berturut-turut, membatalkan solat. Inilah boleh menjejaskan solat kita. Faham? Sekiranya situasi ini berlaku kepada diri kamu sendiri, sekurang-kurangnya kamu tahu macam mana kamu nak buat jalan penyelesaian. Sekiranya rakan kanan kamu dia terkeluar daripada saf, apa reaksi kita sebagai makmum? Apa reaksi kita sebagai rakan yang sebelah yang terkeluar daripada saf tersebut? Ustaz tu dah ajar dah. Perlu melangkah ke kanan selangkah atau 2 langkah saja. Kemudian kita berhenti sebentar. Okey, anda boleh buka muka surat 88. Berkaitan dengan perkara yang membatalkan solat. Ini adalah tajuk kita objektif tadi. Perkara yang membatalkan solat. Apa itu perkara yang boleh membatalkan solat? Yang pertama, berulang-ulang menggerakkan anggota dengan sengaja 3 kali berturut-turut atau lebih. Maksudnya, dia ulang-ulang. Dia menggerakkan anggotanya, kejap ke kanan, kejap ke kiri, kejap pegang kaki, kejap pegang tangan kawan. Tidak boleh. Sebab apa? Itu adalah perlakuan berturut-turut. Yang kedua, anggota-anggota yang besar sahaja seperti kepala, badan, tangan dan kaki. Itu adalah salah satu perkara yang membatalkan solat. Maksudnya dia menggerakkan perkara yang besar. Sebagai contoh, kepala, dia gerakkan kepala dia lebih daripada 3 kali, 4 kali. Itu tak boleh. Dia gerakkan badan ke kanan ke kiri lebih daripada 3-4 kali pun tidak boleh. Dia gerakkan tangan, kejap dia buat kuat dada lah, kejap lah dia buat kuat lintang lah, semata solat tu tidak boleh. Atau kaki, dia buat seperti mana? Dia buat macam ala-ala shuffle tu. Kejap ke kanan, kejap ke kiri. Tidak boleh. Itu adalah perkara yang membatalkan solat. Sebab itu adalah anggota-anggota yang besar. Okey, kita tengok situasi gambar di bawah. Yang pertama, apa yang dia buat tu? Berkata-kata dengan sengaja. Weh, kau dah sarapan ke belum? Kalau nak sarapan, kita sarapan sama-sama. Boleh tak macam tu? Tidak boleh. Jangan sesekali kita lakukan. Yang kedua, meninggalkan rukun. Daripada berdiri tegak terus sujud pun tidak boleh. Itu adalah salah satu perkara yang ada dalam solat. Kalau kamu tak lakukan, tu tanya kamu meninggalkan perkara rukun. Yang ketiga, terkena najis pada badan atau pakaian atau tempat solat. Bila dah nampak najis, takkanlah kamu nak biarkan. Perlulah kamu membersihkan najis tersebut. Jangan kamu biarkan duduk dengan bersama-sama ketika kamu solat. Itu bermakna kamu sengaja. Tidak dibenarkan, tidak dibolehkan. Yang keempat, terbuka aurat dengan sengaja pun tidak boleh. Kalau kita tengok gambar tersebut, terbuka aurat dengan sengaja. Perempuan kan, dia ada telekung. Mungkin kata, hari ni aku panas lah. Waktu sujud ni panas, aku keluarkanlah kaki suka-suka. Boleh ke tidak? Tidak boleh. Kalau dengan sengaja, tidak boleh. Kalau tidak sengaja, macam mana Ustaz? Kalau tidak sengaja, tidak apa. Tetapi reaksi kita perlu tutupkan aurat yang terbuka yang tidak sengaja tu dengan secepat yang mungkin. Jangan melengah-lengahkan. Jangan melengah-lengahkan. Sebab benda tu dia tidak sengaja. Kalau dia sengaja, dia boleh membatalkan solat. Jangan sesekali kamu lakukan. Okey, so kurang-kurangnya kamu dapat mengetahui perkara yang membatalkan solat. Okey, boleh buka muka surat 89. Banyak lagi gambar-gambar yang ada di situ dan situasinya. Okey, muka surat seterusnya 89. Gambar yang kelima adalah makan atau minum. Ketika solat tidak boleh makan dan tidak boleh minum. Itu adalah perkara yang boleh membatalkan solat. Jangan pula waktu
tengah-tengah solat ada kuaci dekat dalam kocek. Bila ada kuaci dalam kocek, dia pergi buka kuaci tu, lepas tu dia makan. Tu maksudnya dengan sengaja. Jangan sesekali lakukan. Okey, yang keenam. Ketawa sehingga terkeluar suara. Mungkin dia baru lepas tengok Maharaja Lawak kot. Dia beritahu kawan dia, aku mungkin dia tertengok Sepah Turinian kan. Tu yang dia terfikir sebelum nak solat dia pergi tengok dulu. Dah dia punya bayangan, maksudnya dia buat apa tu? Dia sengaja tu. Dia terkeluarkan suara. Mungkin dia teringat lawak-lawak. Tu tidak boleh lakukan. Okey? Jangan sesekali lakukan. Yang ketujuh, hilang ingatan kerana gila atau pitam. Yang ni hanya orang-orang yang tertentu sahaja. Yang ke-8, berpaling dada dari arah kiblat. Kiblat dah betul lah. Sekali dia tengok. Kalau tengok dari sisi gambar tersebut, ada berlaku kemalangan. Kemungkinan berlaku kemalangan. Tak pasal-pasal daripada ikut arah kiblat, tiba-tiba dia dengar hentakan kereta berlanggar dengan motor. Dia pun berpaling dada dia dari arah kiblat. Boleh ke tidak? Tidak boleh. Kamu kena khusyuk dalam solat tersebut. Yang ke-9, berubah niat, ubah waktu atau jenis solat. Usolli, waktu tu solat subuh. Usolli pada subhi. Tiba-tiba Allahu Akbar, sahaja aku solat fardu isyak 4 rakaat kerana Allah Ta'ala. Maksudnya apa? Dia ubah waktu atau jenis-jenis solat. Tidak boleh. Maksudnya dia dah tahu tu solat subuh tapi dia sengaja. Bila berlakunya sengaja tersebut boleh membatalkan solat. Okey, yang ke-10. Berhadas, hadas kecil atau hadas besar. Wow. Kalau tengok gambar tu, dia tengah-tengah sujud, dia kentut macam keluar asap dah. Maksudnya berhadas kecil atau hadas besar. Tengah-tengah solat, walaupun kamu tengah sujud, kalau terkeluar angin ke, kamu tidak dibenarkan meneruskan solat tersebut. Sebab apa? Itu adalah hadas kecil atau hadas besar. Dilarang meneruskan. Tidak dibenarkan meneruskan solat. Sebab apa? Itu adalah perkara yang membatalkan solat kamu. Okey, yang terakhir, murtad. Apa yang dimaksudkan dengan murtad? Adakah murtad orang yang baru nak masuk Islam? Atau murtad ni orang daripada Islam, dia keluar daripada agama Islam? Ya, maksudnya adalah murtad adalah orang Islam. Dia lahir-lahir dia dah Islam, tapi dia keluar daripada agama Islam. Itu adalah salah satu hukum yang berat bagi kita sebagai umat Islam yang Allah berikan, akan mendapat dosa besar. Murtad ni dia keluar daripada agama Islam. Tidak boleh. Okey, jangan sesekali kita ada sifat untuk terkeluar daripada kita punya agama. Apa yang dimasukkan dengan murtad? Orang yang keluar daripada agama Islam. Okey, tadi yang kelima, makan atau minum tak boleh. Ketawa sehingga terkeluar suara pun tak boleh. Hilang ingatan kerana gila atau pitam pun tidak boleh. Berpaling dada dari arah kiblat pun tidak boleh. Yang ke-9, berubah niat, ubah waktu atau jenis solat pun tak boleh. Yang ke-10, berhadas kecil atau besar pun tak boleh. Dan yang terakhir, murtad, keluar daripada Islam pun tidak boleh. Okey, saya ulang semula perkara yang membatalkan solat. Yang pertama, berkata-kata dengan sengaja, tidak boleh. Yang kedua, meninggalkan rukun. Dan yang ketiga, terkena najis pada badan atau pakaian atau tempat solat. Yang keempat, terbuka aurat dengan sengaja. Yang kelima, makan atau minum. Yang keenam, ketawa sehingga terkeluar suara. Yang ketujuh, hilang ingatan kerana gila atau pitam.
Yang ke-8 berpaling dada dari arah kiblat. Yang ke-9 berubah niat, ubah waktu atau jenis solat. Yang ke-10 berhadas kecil atau hadas besar. Dan yang terakhir murtad. Ada perkara yang membatalkan solat. Kawan-kawan akan ditemani dengan animasi yang sesuai untuk diberi pemahaman yang selanjutnya. 1. Bercakap dengan sengaja. Iman. Ya, Mak. 2. Melakukan perkara yang tiada dalam rukun solat. Ambil gambar dia, ambil gambar dia. 3. Datang hadas kecil atau besar. Kret. Hehe. 4. Ada najis pada badan atau pakaian. 5. Terbuka aurat dengan sengaja. Alamak, suara terkoyak atas letup pula. 6. Mengubah niat. Tukar solat asal lah. 7. Dada membelakangkan kiblat. Betul ke kiblat ni? 8. Makan walaupun sedikit. Nyam 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 nyam. 9. Minum dengan sengaja. Hai, hausnya. 10. Menangis atau ketawa hingga keluar suara. Wah, wah. Okey, seterusnya aktiviti kita pada hari ini. Yang pertama, memadankan perkara yang membatalkan solat dengan permainan wordwall.net dengan betul. Nanti saya akan terangkan sebersikit bagaimana cara permainannya. Nanti saya akan tunjukkan satu video. Seterusnya, yang kedua, menyusun susunan kumpulan perkara yang membatalkan solat dengan permainan wordwall.net dengan betul. Yang ini pun saya akan tunjukkan salah satu contoh permainan. Mudah saja. Kalau kamu minat bermain game, insya-Allah boleh kamu jawab. Yang penting kamu kena lihat dulu video yang saya sampaikan daripada awal tadi, baru kamu boleh jawab. Okey, yang terakhir, menghantar tugasan melalui WhatsApp dan screenshot jawapan tersebut selepas selesai. Mudah je. Dah kedua-dua permainan kamu dah siapkan. Final keputusan tu kamu screenshot dan bagi kepada Cikgu Alimi punya mesej personal. Nanti Cikgu Alimi boleh terus tanda di nombor 019 788 0897. Okey, aktiviti seterusnya yang kita lihat dalam rancangan pengajaran harian. Sukses kriteria yang pertama, Ustaz minta memadankan perkara yang membatalkan solat dengan permainan wordwall.net dengan betul. Nanti saya akan bagi satu link. Link tu kamu perlu klik. Okey, saya tunjukkan contoh. Saya akan bagi satu link. Okey, saya akan bagi satu link. Kamu klik link ni, nanti akan keluar. Okey, tajuk ibadah perkara yang membatalkan solat. Okey, boleh tulis nama. Tulis nama. Okey, boleh mula. Okey, ibadah perkara yang membatalkan solat. Okey, kalau dah sedia kamu boleh mula sebab
bila dah mula ni dia akan rekod kamu punya masa menjawab. Dia akan berada di belah kiri ni. Okey, tekan mula. Okey, dia akan keluar. Nampak ada masa kan? Okey, ni ada salah satu contoh. Nanti kamu akan kena buat. Kamu padankan sahaja. Ni adalah murtad, padankan macam ni. Makan dan minum. Mudah saja. Yang penting kamu ikut video cikgu daripada yang pertama. Berubah niat waktu. Okey, tengok berubah niat. Okey. Apa tu? Ni salah satu contoh. Betul? Dah komplit semua sekali dah ada, 11 ni dah ada. Cikgu minta kamu screenshot dahulu. Dah screenshot, barulah hantar jawapan. Bila dah hantar jawapan, bila dah hantar jawapan, dia akan keluar markah 3/11. Masa dia 49 saat. Tunjuk jawapan ini pun kamu kena screenshot. Tapi saya galakkan kamu menggunakan laptop. Bila guna laptop dia ada, dia besar. Kalau guna selain daripada laptop dia agak untuk aktiviti yang kedua, menyusun susunan kumpulan perkara yang membatalkan solat dengan permainan wordworld.net dengan betul. Okey, saya akan tunjukkan. Yang pertama sama juga, perlu masukkan dulu link. Nanti nama akan, kamu perlu meletakkan nama mula. Okey, digalakkan menggunakan laptop lah atau komputer yang skrinnya besar. Bila gunakan handphone, nanti gambar je tidak kelihatan. Yang ni adalah salah satu contoh perkara yang membatalkan solat. Okey, mula. Okey, dekat sini dia ada dua kumpulan 1 dan kumpulan 2. Mudah saja. Semua 10 perkara ni adalah perkara yang membatalkan solat. Tetapi kategori dia ada yang kategori yang pertama, ada yang kategori iaitu masuk dalam kumpulan pertama, ada kategori yang dimasukkan pada kumpulan yang kedua. Contoh yang ni 1. Okey, kita masukkan 1. Yang ni kumpulan kedua, masukkan kumpulan yang kedua. Mudah saja. Okey. Dah komplit semua sekali jawapan, screenshot dahulu, barulah hantar jawapan tersebut. Okey. Okey, bila markah pun dah dipaparkan, boleh screenshot juga dan beri terus ke nombor telefon saya bagi memudahkan evidence anak-anak untuk setiap pengajaran dan pembelajaran. Okey. Sekiranya kalau ada sebarang permasalahan, boleh terus mesej dengan saya ke nombor WhatsApp 019 788 0897. Cikgu Muhammad Alimi. Sekian, wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.